Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan satu peristiwa yang sangat besar dalam agama kita, iaitu peristiwa Nuzul Al-Quran. Murid-murid nak tahu tak apa itu peristiwa Nuzul Al-Quran? Jom kita terokai. Apakah maksud Nuzul Al-Quran? Nuzul Al-Quran bermaksud penurunan Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab, serta membacanya merupakan satu ibadah. Bilakah berlakunya peristiwa Nuzul Al-Quran? Peristiwa Nuzul Al-Quran berlaku pada 17 Ramadan dan ia merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah penurunan Al-Quran. Pada mulanya, Al-Quran diturunkan ke Luh Mahfuz. Luh Mahfuz merupakan satu tempat mulia yang terkumpul di dalamnya segala ketentuan Allah. Seterusnya, Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah merupakan satu tempat di langit, tetapi tidak diketahui lokasinya secara tepat. Seterusnya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah secara sekaligus, iaitu 30 juz, manakala ia diturunkan secara berperingkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama yang diturunkan ialah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ketika baginda berusia 40 tahun. Peristiwa Nuzul Al-Quran berlaku ketika baginda beribadah di Gua Hira. Malaikat telah datang memeluk baginda sambil berkata, "Bacalah." Baginda Nabi menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Setelah 3 kali situasi tersebut berulang, malaikat Jibril kemudiannya mengajar baginda membaca 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Tempoh penurunan Al-Quran adalah selama 23 tahun. Ia mengambil masa 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Terdapat 86 surah diturunkan di Mekah dan disebut sebagai ayat Makkiyah, manakala 28 lagi surah diturunkan di Madinah dan ia disebut sebagai ayat Madaniyah. Antara hikmah Al-Quran diturunkan secara berperingkat ialah: yang pertama, ia mengikut peristiwa pada zaman tersebut. Yang kedua, ia menjawab segala persoalan hukum hakam pada zaman tersebut. Dan yang terakhir, supaya ianya mudah untuk difahami dan dihafal. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Jangan biarkan hari kita berlalu tanpa diisi dengan bacaan ayat suci Al-Quran, kerana ia akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Sekian, terima kasih.